Belanjawan 2021 wajar ditolak, noktah. Berbagai tekanan emosi dan ugutan dibuat oleh ahli parlimen kerajaan Tebuk Atap demi menggambarkan pihak yang menolak Belanjawan 2021 itu jahat. Mula-mula Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, jika belanjawan ditolak, dari segi ekonominya, kerajaan tidak dapat bayar komitmennya, termasuk untuk membayar bantuan kepada rakyat. Ini termasuk gaji penjawat awam dan petugas barisan hadapan yang kini sedang berjuang melawan COVID-19. Beliau disanggah supaya meneliti semula perkara 102 yang menyatakan jika dalam keadaan yang luar biasa keterdesakannya, Parlimen boleh membenarkan perbelanjaan bagi sebahagian tahun keuangan sehinggalah rang undang-undang perbekalan diluluskan. Kini beliau diam membisu. Lalu bersilat ahli Parlimen Barisan Nasional, Baling dan Arau pula menggesa supaya Belanjawan 2021 yang cacah merebak itu disokong. Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menggesa semua pemimpin menyokong Belanjawan 2021 demi untuk meneruskan kelangsungan kesejahteraan rakyat terutama dalam negara berdepan cabaran pandemik COVID-19. Kononnya ketika Barisan Nasional menjadi pembangkang, mereka menyokong bajet Pakatan Harapan. Sementara itu, Datuk Seri Syahidan Kasim pula menyeru ahli parlimen menyokong belanjawan itu yang disifatkan sebagai amanah rakyat. Beliau menyifatkan sesiapa sahaja yang menolak bajet ini sebagai khianat rakyat sebab mereka sedang menunggu. Tetapi mengapa Belanjawan 2021 dalam bentuk yang ada sekarang patut ditolak? Mengulas mengenai gesaan emosi Abdul Aziz itu, ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, baguslah anda sokong bajet Pakatan Harapan sebab anda tahu dan sedar tak ada masalah pun dengan bajet Pakatan Harapan itu walaupun kerajaan Pakatan Harapan yang ada mandat rakyat itu tak isytihar bajet gergasi. Masa itu walau belum ada wabak COVID, misalnya peruntukan untuk kesihatan dinaikkan sebanyak 6.6%. Beliau membandingkan dengan zaman Perikatan Nasional yang membentangkan bajet gergasi dan telah dinasihatkan supaya bajet ditumpukan kepada isu untuk memerangi COVID-19. Tetapi kenaikan bajet kesihatan hanya naik 4.3% sahaja. Kata Hanifah lagi, di masa Pakatan Harapan, ketika itu belum ada COVID-19, ekonomi negara diranapkan teruk oleh wabak One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Pakatan Harapan tidak terfikir untuk mengadakan peruntukan bagi badan propaganda seperti JASA. Di zaman Perikatan Nasional ada COVID, ekonomi sangat teruk kerana COVID. Rakyat sedang sangat susah, tup-tup, hampa semua nak bagi hidup ke semula JASA dan nak diberi pula kad JASA wang rakyat 85.5 juta ringgit. Orang gila pun pening tahu, katanya sinis. Beliau juga mengungkit bahawa kerajaan Pakatan Harapan dituduh anti Melayu Islam dan Menteri Keuangan bukan Melayu Islam dari DAP. Tetapi peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz makin naik sehingga cecah 100 juta ringgit. Zaman Perikatan Nasional bermegah kononnya ia gomen Melayu Islam, Menteri Keuangan Melayu Islam, mantan mufti jadi Menteri Agama. Allocation untuk tahfiz berapa ya? 100 juta ringgit ke? Soalnya sarkastik. Hanifah juga menyindir Abdul Aziz yang kononnya menyokong bajet Pakatan Harapan tetapi berpakat dengan rombongan pengkhianat di Sheraton untuk bagi panjat bombong dan kasih tebuk atap. Rakyat bukan bodoh. Rakyat masih ingat bagaimana Abdul Aziz mengganggu perbahasan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof apabila beliau berhujah mengenai tabung haji. Sementara itu, Syahidan Kasim bangun untuk menyokong ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang mencela Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah sebagai takut mati. Begitukah akhlak ahli parlimen yang harus dipercayai? Kami bukan segerombolan pandir